Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan terlebih dahulu program kita pada petang ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Dr. Muhammad Ali bin Muhammad Don, koordinator ASIS UiTM Pasir Gudang, yang dihormati barisan para pensyarah, juga yang dihormati penceramah kita yang diundang khas pada petang ini, iaitu yang berbahagia Dr. Kamarul Salam bin Yusuf, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurniaannya sama-sama dapat kita hadir program pada petang ini. Mudah-mudahan segala yang kita usahakan pada petang ini Allah Subhanahu wa taala perhitungkannya sebagai suatu amal saleh. Insya-Allah, amin, Allahumma amin. InsyaAllah lebih kurang dalam 1 jam kita akan bersama-sama dalam program sesi collaborative teaching, dan pada kali ini kita bawakan khas terbang daripada negara Brunei Darussalam, iaitu pensyarah Dr. Kamarul Salam bin Yusuf, yang merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana beri peluang. Mungkin sebelum ini ada yang pernah lihat kerja Doktor tu, mungkin tuan-tuan pernah tengok di YouTube ataupun di Facebook lah. Mungkin tak pernah, tapi ada juga video-video sesi ceramah Dr. Kamarul ni. Para pelajar, juga pensyarah-pensyarah sekalian boleh lihatlah, boleh tonton. Saya pun ada tengok juga. Boleh tengok di Facebook pun ada, di YouTube lah, dan aktif di YouTube lah, kita boleh tengok macam-macam. Ada banyak sesi-sesi motivasi, perkongsian ilmu banyak beliau kongsikan, dan banyak jabatan dan juga yang masjid-masjid, surau-surau yang berjemput Dr. Kamarul kita ni lah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sebentar lagi Dr. Kamarul akan berkongsi dengan kita collaborative teaching di bawah tajuk Ijtihad Kontemporari dan Peranan Pemerintah dalam Amalan Ekonomi Islam Semasa. Alhamdulillah. Okey. Okey, saya mohon juga bantuan daripada para peserta semua sekali lah. Okey, mohon kepada semua peserta untuk berada dalam keadaan mute lah mikrofonnya, mungkin tak perasan tertekan dan sebagainya. Okey. Jadi sekejap lagi kita akan dapat perkongsian daripada Dr. Kamarul. Sebelum itu saya ingin bacakanlah sedikit secara ringkas. Di tangan saya ni ada biodata khas tentang Dr. Kamarul Salam, cuma saya tak dapatlah nak bacakan semua. Jadi
para pelajar kalau nak mengenali beliau lagi boleh pergi boleh pergi di YouTube, di Facebook beliau dan boleh berkenal dengan Dr. Kamarul lebih lanjut. Cuma saya bacakan sikit sebanyaklah berkaitan tentang diri Dr. Kamarul. Jadi sebenarnya Dr. Kamarul ni warga negara Malaysia. Okay. Jadi para pelajar sekalian jangan kelirulah. Mungkin ingat Dr. Kamarul orang Brunei bukan Jadi dia orang Terengganu sebenarnya orang Terengganu sama dengan kita semua lah orang Malaysia. Dan sekarang beliau berkhidmat di UNISA, di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, bermula daripada semenjak 2014 ya. Telah berkhidmat di sana sehingga kini, dan beliau berasal daripada Wakaf Tengah Kuala Terengganu. Wakaf Tengah Kuala Terengganu. Dan kalau melihat kepada pengalaman beliau dalam berkhidmat yang macam-macam agensi, universiti pun beliau pernah berkhidmat di UNIZA dan beberapa buah lagi universiti sebagai pensyarah di UKM pun pernah, dan pernah juga di UiTM Shah Alam kalau kita lihat di sini pernah juga. Jadi ini juga pernah menyumbang bakti di UiTM sebenarnya. Okey, kalau ikutkan dari sudut pendidikan, masya-Allah beliau merupakan sebenarnya pelajar ataupun alumni daripada Kolej Islam Kelang, Selangor. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah yang pertama di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah. Kemudian menyambung lagi di peringkat Master Syariah Finance daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya beliau sambung lagi di peringkat PhD Syariah dan Ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Dari sudut penulisan beliau, masya-Allah ada banyak dan boleh tengok juga, saya dah tengok juga sikit beliau banyak menulis. Buku pun ada. Pelajar sekalian boleh tengok juga buku-buku atau tulisan yang dihasilkan oleh Dr. Kamarul. Okey, dan ada banyak lagi ni kalau saya nak sharekan. Saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu sekadar itu dahulu yang dapat saya bacakan sedikit sebanyak latar belakang tentang Dr. Kamarul Salam kita ini pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya nak berikan ruang seluas-luasnya kepada Dr. Kamarul untuk berkongsi. Rasanya para pelajar semua dah tak sabar. Setakat ini kita dah ada 305 orang pelajar bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah akan ada lagi tambahan sebab ada sebahagiannya masih lagi ada dalam kuliah pada kelas yang lain dan insya-Allah mereka akan join sama-sama dengan kita. Dan ada juga lepas ini rakaman ini kita akan bawa juga ke YouTube dan mungkin ada sebahagian kelas akan mengikuti program kita pada petang ini melalui YouTube lah. InsyaAllah ilmu kita pada petang ini kita akan sebarkan. Sama-sama kita akan ambil manfaat. Saya ingin juga maklumkan kepada para peserta, tuan-tuan, puan-puan semua, para pelajar sekalian boleh ajukan soalan di ruangan chat tu. Di ruangan chat itu boleh tulis dan insya-Allah nanti saya akan bacakan. Kalau ada soalan. Harapnya adalah 1-2 soalan yang boleh kita kongsikan pada petang ni. Cuma mungkin sekarang pelajar-pelajar belum ada idea lagi, tengok tajuk tu pun macam menakutkan macam besar, tapi insya-Allah Dr. Kamarul akan mudahkan kita dan cuba kita akan dapat faham. Okey. Jadi dengan itu saya mempersilakanlah kepada Dr. Kamarul untuk membentangkan bahannya pada petang ini. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya mula Ustaz Doktor saya suara macam mana? Nak test suara dulu. Oh, jelas, alhamdulillah. Suara jelas. Sangat-sangat jelas Ustaz Sangat-sangat jelas. Alhamdulillah, suara sangat-sangat jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang pertama sekali saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha keras, Dr. Rilizam Ustaz Rilizam insya-Allah, yang entah berapa kali panggil saya, jemput saya, kontak saya. Seterusnya semua pensyarah-pensyarah, ketua unit dan semua yang berada, minta maaf jika sekiranya tidak sempat tidak dapat menyebutkan semua nama, dan seterusnya para pelajar semua daripada UiTM Pasir Gudang Johor Bahru. Alhamdulillah, terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi dalam sesi pada petang ini dengan you all semua. Jadi saya minta maaf kadang-kadang tercampur aduk ni Melayu, Inggeris sebab sebenarnya universiti saya ni, Universiti Islam Sultan Syarif Ali ni, dia punya medium dia English. Jadi semua minta maaf lah jadi saya kadang-kadang jadi tercampur aduk Melayu, English ni insya-Allah. Di Brunei ni kuat sikit English ni. Jadi semua universiti menggunakan English. Tidak ada Melayu. Kecuali yang memang jurusan Bahasa Arab, Fakulti Usuluddin Syariah dan juga Fakulti Bahasa Arab. Jadi di universiti saya, Universiti Islam Sultan Syarif Ali ni, nama Universiti Islam Sultan Syarif Ali itu adalah nama kepada salah seorang daripada Sultan Brunei yang ketiga pada tahun 1400 something, yang membawa Islam ke Brunei Darussalam. Ni kira zaman Parameswara ni. Cerita lama ni. Jadi nama ni Sultan Syarif Ali ni is very popular lah di Brunei Darussalam. Dan nama ni pun diletakkanlah oleh Sultan Brunei menjadi nama kepada universiti ini. Universiti lain ada lagi, beberapa universiti lain, Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, sama seperti Teknologi MARA, dan juga satu lagi Universiti Perguruan. Jadi universiti yang Islamnya adalah seperti UIA lah contoh, mungkin seperti di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua, pada pihak UiTM Johor Bahru yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dengan semua para pelajar. Sangat ramai, saya pun terkejutlah ni, ramai 300 ni Ustaz Doktor. Tajuk petang ni saya nak bawa adalah boleh nampak saya punya slide Slide saya insya-Allah clear Clear. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Saya gerakkan insya-Allah boleh nampak Ustaz Boleh Boleh. Nampak dia bergerak. Okey. Jadi tajuk pada petang ni adalah ijtihad kontemporari dan juga peranan pemerintah dalam amalan ekonomi Islam semasa. Sebelum daripada saya masuk dengan lebih detail tentang topik ni topik ni saya cuba untuk mengajak sama para pelajar ni, untuk semua pelajar lah untuk melihat kepada beberapa perkataan penting yang ada di dalam dalam tajuk kita pada petang ini, yang tajuk saya nak sampaikan. Yang pertama sekali mungkin kita kata ijtihad yang keduanya contemporary. Ni bukan saya nak uraikan Dewan Bahasa dan Pustaka punya maksud ni bukan debat tapi saya nak cuba supaya semua para pelajar ni boleh faham dengan betul-betul lah apa yang kita nak sampai, apa yang kita nak capai, apa yang sasaran kita pada petang ini. Yang pertama mungkin perkataan ijtihad perlu difahami lah dengan jelas. Kemudian yang keduanya contemporary, dan kemudian pemerintah, dan kemudian ekonomi Islam. Ada 4 perkara saya rasa yang saya harap semua para pelajar ini daripada insya-Allah daripada semua kita ni, daripada pihak universiti ni akan dapat faham betul-betul boleh dihuraikan ni. Jadi perkara pertama lah, jadi saya letakkan sebagai mukaddimah lah mukaddimah 1, mukaddimah 2, mukaddimah 3 ni, iaitu yang pertama
perkataan ijtihad ini. Jadi perkataan ijtihad ini memang satu perkataan yang popular di kalangan para dalam ilmu usul fiqh. Ataupun kalau di sini tak panggil usul fiqh lah, kami di sini dipanggil sebagai Principle of Islamic Jurisprudence. Jadi perkataan ijtihad ini adalah satu perkataan yang kemungkinan bagi orang biasa mungkin kurang memahami apa maksud dengan detail, tapi kita sebagai para pelajar yang keluar daripada yang mempelajari ekonomi Islam ni, diharapkan sangat saya dapat memahaminya dengan tepat dan betul. Perkataan ijtihad ni. Jadi perkataan ijtihad ini berasal daripada perkataan jahada, kemudian dia akan jadilah al-juhdu, iaitu usaha. Tetapi bukannya usaha biasa-biasa. Kemudian perkataan Malaysia itu biasa-biasa ni adalah kaitan dengan siapa? Biasa, ini bukan biasa-biasa ni. Ini tapi al-juhdu ni adalah satu usaha yang dibuat oleh seseorang. Kalau seseorang tu hanya buat something, kita tak panggil dia jahada, ya jahadu al-juhdu. Tetapi kita akan panggil dia al-amalu, beramal, berbuat, mempraktikkan sesuatu benda. Tetapi al-juhdu ni dia adalah membuat satu perkara sampai kepada orang itu tak mampu lagi untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai al-juhdu. Jadi daripada perkataan al-juhdu ini lahirlah beberapa perkataan lain yang sebenarnya mempunyai akar yang sama, sumber yang iaitu root word-nya adalah sama saja. Jadi kalau kita tengoklah dalam Islam, dia akan ataupun dalam percakapan kita pun dah jadi bahasa Melayu. Setengah daripada perkataan Arab ni dah jadi Melayu, tapi kadang-kadang makna Arabnya lain. Maknanya Melayu ni dah jadi lain sikit sebab penggunaan kita kadang-kadang dia agak berbeza. Cara penggunaan kita menyebabkan kita memahami satu-satu perkataan itu, bukan hanya perkataan ini, tetapi perkataan lain-lain pun, banyak perkataan-perkataan yang telah disalah ngerti kan, disalah faham kan, kerana penggunaan kita orang Melayu ni lain sikit. Sedangkan bahasa Arabnya maknanya lain. Jadi saya tengok sebagai contohnya ialah seperti al-jihad contohnya. Perkataan al-jihad juga adalah berasal daripada al-juhdu, iaitu jihad ni seseorang yang berusaha bersungguh-sungguh menggunakan fizikal dan juga mental. Jadi apabila seseorang tu dia berusaha, biasanya orang kaitkan dengan jihad ni lah zaman sekarang ni kan, jihad ni lah jihad, jihad angkatan jihad lah, pakatan jihad lah, kumpulan jihad lah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perkataan jihad tu disalah fahamkan, disalah ertikan dengan erti bahawa perang. Padahal sebenarnya jihad ini bukan hanya perang sahaja, tetapi jihad ini ialah apa-apa usaha saja yang dibuat bersungguh-sungguh oleh seseorang Islam itu untuk menyebarkan agama, untuk mempertahankan agama. Jadi kita panggil dia sebagai al-jihad. Apabila dia gunakan fizikal ni termasuklah badannya, tak kira lah walaupun sehingga terpaksa mati dan sebagainya, darahnya, tenaganya, kepenatannya kan, dan masanya dan sebagainya. Jadi dan juga mentalnya. Mental maknanya dia gunakan mental dia untuk untuk berfikir, untuk mencapai matlamat Islam, maka itu kita panggil dia al-jihad lah. Tapi al-jihad tu maknanya usaha yang bersungguh-sungguh, yang habis. Kalau saya rasa tak tahulah ni zaman-zaman dululah bahasa Melayu ni dipanggil habis tear. Tempat saya lah habis tear ni, tak tahu tear ni habis tak tahulah kan. Habis tear ni habis, bersungguh-sungguh habis maknanya kan. Sehingga orang tu itu baru dipanggil jihad. Kalau tak dipanggil jihad. Kemudian ada satu lagi perkataan yang biasa normal juga digunakan ialah mujahadah. Mujahadah ni ialah adalah dalaman sebenarnya, ruhi. Perkataan yang mana seseorang itu menggunakan unsur dalaman melawan kehendak yang tidak bagus. Jadi dia lawan kehendak dia tu, maka itu kita panggil dia sebagai mujahadah. Dengan keadaan bersungguh-sungguh lah, melawan dengan bersungguh-sungguh. Jadi bila pergi kepada perkataan ijtihad ni adalah satu perkataan yang hanya untuk mental, yang fokus biasa untuk mental, iaitu menggunakan fikiran, menggunakan kecerdikan, menggunakan intellectual, menggunakan mind untuk mencapai sesuatu matlamat tu dan berusaha bersungguh-sungguh. Tetapi ijtihad ni adalah
panjang mungkin boleh pelajar semua boleh lihat kan ada banyak-banyak syarat-syarat lah. Seseorang itu tak mudah lah untuk menjadi seorang itu yang boleh berijtihad. Maknanya dari syarat-syaratnya bahasa Arab, Quran, hadis kan, ijma', qiyas dan semua sekali itu. Dan kemudian ada lagi syarat-syarat lain yang menyebabkan dia ni boleh dipanggil sebagai seorang yang mujtahid. Jadi mujtahid itu ialah orang yang boleh berijtihad, yang mampu untuk berjihad lah, yang mencukupi fulfill all the condition to be a mujtahid. Minta maaf lah campur dah jadi ni sikit lah insyaAllah. Okey, seterusnya mukadimah yang kedua itu perkataan untuk perkataan ijtihad lah. Jadi ini perkataan yang kedua yang saya suka juga untuk highlightkan di dalam perbincangan pada petang ini adalah dua perkataan iaitu contemporary dan juga lawan dia adalah kita katakan traditional lah. Sometimes ada some scholars they use the word traditional versus contemporary. So what is contemporary and what is traditional? So traditional kita katakan lama lah lama kalau ikutlah bahasa buku traditional, kitab traditional, cara traditional dan kemudian ada cara contemporary. Contemporary ni semasa lah semasa. Tapi dalam kita katakanlah dalam bila perbincangan dalam ekonomi Islam ini traditional ini biasa traditional adalah direferkan kepada ulama-ulama terdahulu yang membincangkan tentang perkara ekonomi. Jadi kita memang banyak memang ramai ulama-ulama Islam yang membicarakan tentang ekonomi Islam ni. Of course dalam masalah ilmu-ilmu lain lagilah banyak ilmu fiqh ke, ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke dan sebagainya. Tetapi dalam ilmu ekonomi, dalam part ekonomi juga banyak di kalangan ulama-ulama ni yang menceritakan tentang ekonomi ni. Banyak-banyak ulama-ulama silam, ulama umat tradisional. Sebagai contohnya lah mungkin yang saya boleh bawa ialah seperti Imam Haramain contohnya. Imam Haramain ni ialah seorang ulama yang hidup sebelum daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tahun 500, jadi Imam Haramain ni insya-Allah saya rasa para pelajar sekarang ni mudah pada hari ini kalau dalam kelas memang saya akan suruhlah. Sebab semua bawa telefon kita tak boleh tutup telefon dah sekarang ni kan. Sebab semua dah buat telefon jadi check tengok gunakan telefon tu tengok sekarang. Kemudian beri jawapan kepada saya. Cari sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Cari. Siapa Imam Haramain. So dia mudah sajalah chat GPT. Guna Google, guna Wikipedia ke. Cari. Imam Haramain adalah salah seorang. Jadi semua para pelajar kena tahu ni. Ini ada tokoh-tokoh hebat. Tradisional yang bercakap tentang ekonomi Islam. Ataupun sebelum daripada tu Abu Ubaid. Katakan. Seorang yang juga sangat-sangat popular. Itu lebih lama lagi daripada Imam Haramain. Dan juga selepas daripada itu datanglah Imam Al-Ghazali sendiri. Juga seorang tokoh Islam yang hebat. Dalam semua ilmu. Ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya, ilmu falsafahnya. Dan juga ilmu ekonomi. Juga Imam Al-Ghazali, anak murid kepada Imam Haramain tadi. Yang hebatnya saya rasa Imam Haramain ini telah menyebutkan tentang perkara-perkara iaitu walaupun kita nampak dia macam tradisional ulama Imam Haramain ini, tapi dia banyak menyebutkan tentang ekonomi. Kenapa perlu ekonomi, kenapa duit ni penting dan sebagainya lah. Kemudian datang seorang ulama selepas daripada itu yang tradisional juga ialah seperti Imam Ibn Khaldun daripada Tunisia, daripada utara Afrika yang memang menulis buku tentang dipanggil sebagai bapa sosiologi dalam Islam. Ibn Khaldun ini ada bukunya Al-Muqaddimah. Ni buku ni bukan ambil bukan namanya Muqaddimah. Dia tu adalah Muqaddimah. Jadi nama ni saya tetap Muqaddimah. Jadi dia ni buku Muqaddimah tu adalah buku yang sosiologi orang katakan dan dalam tu penuh syarat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Pemerhatian beliau daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga pemerhatian beliau Ibn Khaldun terhadap apa yang berlaku di zaman itu. Sebenarnya kita ni tak banyak berubah sebenarnya. Cuma bentuk-bentuk mungkin sedikit berubah daripada dulu sampai sekarang. Ekonomi kan lebih kurang sama sajalah kan. Sebab itulah Barat pun bila disebut kepada ekonomi Barat, ekonomi konvensional pada hari ini yang diamalkan sama ada dalam sistem kapitalis, sistem sosialis pun pada hari ini
mereka pun banyak menggunakan pakar-pakar, merefer kepada pakar-pakar buku-buku tulisan ulama'-ulama' tradisional konvensional. Saya sebut ulama' lah kan sebab ulama' tu dalam bahasa Arab artinya ialah orang alim, orang yang berpengetahuan. Seperti contohnya Adam Smith ke dan juga lain-lain lah kan, yang merupakan dianggap bagi mereka adalah tokoh-tokoh ekonomi mereka lah bagi orang barat ataupun conventional system ni. Jadi itu adalah ulama'-ulama' konvensional yang kita anggap sebagai tradisional, yang banyak daripada buku-buku mereka ni belum digali lagi. Jadi saya harapkan kepada para pelajar ekonomi yang berminat dengan ekonomi, yang ingin berkecimpung dalam ekonomi, yang membahaskan ekonomi Islam ni, maka sangat-sangat eloklah saya galakkan kepada mereka supaya mereka ni pergi merefer kepada buku-buku ulama'-ulama' Islam ni. Sebenarnya yang saya sebut tadi kan sebagai contoh saja kan, berapa ramai kan, 2, 3, 4 orang kan, tapi sangat ramai, sangat banyak buku ni, kitab-kitab ni yang ditulis. Kalau saya rasa nak bandingkan buku-buku yang ditulis oleh orang sekarang, kalau di library, saya tak tahu library UiTM Pasir Gudang ni besar mana library dia. Saya di UKM dulu, Tun Sri Lanang. Itu besar lah library-nya, library Tun Sri Lanang ni. Tapi bila saya membaca tentang library yang ada di Baghdad di zaman tahun 200, 300, 400 Hijrah selepas kewafatan Nabi, saya baca bahawa library pada masa tu bukan hanya besar kata nak berjalan, tapi kilometer saiz dia tu. Jadi kalau kita tengok bukunya ada berapa juta pun saya tak tahu, sebab semua orang ingin menyumbang. Semua ulama' ingin. Ramai sangat ulama' kan. Ratusan ribu ulama', jadi mereka masing-masing mencari part mana yang belum lagi diterokai. Nak teroka ilmu fiqh dah ada mazhab Syafi'i, dah ada Syafi'i, Imam Syafi'i. Nak teroka ilmu tafsir dah ada Qurtubi lah contohnya kan, sebagainya, Imam Tabari, Imam Ibn Katsir dan sebagainya. Nak teroka ilmu usul fiqh dah ada dah. Macam-macam lah, Al-Mawardi dan macam-macam lagi. Ramai sangat ulama' ni. Jadi akhirnya masing-masing cari ilmu apa lagi yang belum diteroka, dibuat oleh orang lain. Jadi mereka ni sangat-sangat aktif sehingga menghasilkan buku. Bayangkan buku yang ada pada masa itu adalah tulisan tangan, bukan dicetak oleh percetakan Johor Bahru ke Singapura ke, dulu Pustaka Nasional ke, pustaka apa kan, bukan. Sekarang ni lagilah hebat guna PDF dan sebagainya lah kan. Jadi itu tradisional. Jadi saya harap sangat kepada kita semua ni refer kepada menggali. Tak kira lah mungkin kata saya tak pandai bahasa Arab, mungkin ada orang kata kan, tapi sekarang ni dah translated. Yang saya rasa rasa macam nak rasa jealous. Nak jealous pun jealous juga, marah pun marah juga saya rasa. Iaitu Iaitu apabila melihat kebanyakan daripada buku references yang ada untuk pelajar-pelajar saya ni kan, untuk di universiti ni lah kan, sebab kami menggunakan bahasa Inggeris dalam dalam pembelajaran, jadi semua reference must be in English lah biasanya. Jadi bila tengok kepada translation buku-buku ekonomi Islam yang ditranslated, yang translated yang ada dalam library di universiti saya ni mostly adalah translated by non-Muslim. Buku-buku lama tapi translated by non-Muslim. So mana pergi orang Islam? Jadi kita kata okey lah. Tapi sekarang ni part nombor 2 pula, siapa nak baca pula? Walaupun translated by non-Muslim, tapi who will read that book? Kalau bukan kita semualah kan. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar sekarang ni kan yang suka membaca, Masya Allah Ustaz Rizan dia orang ni suka membaca. Orang sekarang ni tak macam kami dulu, malas membaca. Tanda ni baca, dia boleh membaca mesej 100-200 satu hari daripada WhatsApp. Jadi maknanya dia boleh baca lah tu, dia rajin lah tu kan. Asyik-asyik sambil berjalan pun membaca. Kalah orang putih. Kalau orang putih ni, dulu saya pernah bekerja di Australia, pernah bekerja di UK 5-6 tahun. Jadi tengok kan orang putih ni memang suka membaca. Tapi biasanya membaca dalam train, membaca dalam bas, membaca dalam kapal terbang kan. Tapi kalau membaca sambil berjalan ni hebat. Iaitu orang kita lah sekarang kan. Iaitu membaca WhatsApp lah, bukan baca buku. Jadi insya-Allah ubah fokus sikit. Kurangkan baca tu, baca buku. Nak baca PDF pun tak apa. Yang penting baca buku-buku
ekonomi Islam kita. Itu tradisional. Panjang pula saya ni berceloteh pasal tradisional ni. Nak pergi kepada yang kedua ni ialah contemporary. Jadi dalam contemporary ni ialah ulama-ulama Islam ni selepas daripada zaman penjajahan. Penjajahan kan kita ni dijajah. Dijajah. Hampir semua negara Islam ni dijajah. Tak ada yang tak dijajah. Kecuali Mekah dan Madinah sahaja. Jadi negara-negara Islam yang dijajah ni termasuklah Brunei ni tempat saya tinggal ni pun dijajah oleh British. Indonesia yang besar pun dijajah oleh Belanda, oleh Holland. Dan begitulah seterusnya Malaysia dijajah oleh British. Semua sekali dijajah. Jadi berlakulah kemunduran dalam sudut ilmu Islam. Tapi selepas daripada tu, lepas daripada tahun, kita kata abad yang ke-20 lah. Sekarang abad 21. Abad yang ke-20, abad lepas, baru sajalah 24 tahun lepas. Tapi macam dah lama rasa. Dah lama, 24. Tapi sebenarnya baru lagi. Lahir ulama-ulama Islam yang baru, yang moden. Itu yang mungkin kita panggil dia sebagai contemporary lah dalam bidang ekonomi ini. Memang kita kata ekonomi Islam untuk zaman contemporary ni masih lagi pada peringkat infant lah saya rasa kan. Iaitu baby lah kan. Sebab baru 100 tahun. Tak sampai 100 tahun. Ekonomi Islam ni baru ditulis semula. Dikorek semula oleh ulama-ulama Islam. Oleh orang Islam scholar-scholar Islam ni. Jadi bermula dengan sebagai contohnya contemporary ini ialah dimulakan oleh Abul A'la Al-Maududi daripada India, Pakistan. Abul A'la Maududi menuliskan buku tentang kepentingan kita menggunakan masalah-masalah ekonomi yang berlaku dalam negara-negara Islam. Kemudian ditulis lagi oleh seperti ulama-ulama Syiah daripada Iraq. Seperti Abu Bakar Sadar dan juga lain-lain. Dan kemudian lahirlah selepas daripada itu ramailah ulama-ulama ekonomi Islam. Dan majoriti mereka saya pun kagum jugalah dengan satu negara iaitu Pakistan. Dia melahirkan ramai ulama-ulama sehingga kadang-kadang tu mengalahkan scholars ekonomis daripada negeri Arab sendiri. Jadi ada sebab dia lah mungkin nantilah insya-Allah kan boleh Ustaz Dr. Liza nanti akan sharekan semua. Iaitu lahir daripada Pakistan. Kenapa Pakistan melahirkan ramai? Seperti Umar Chopra dan juga lain-lain yang melahirkan ulama-ulama. Jadi sekarang ni kita ada dua lah kan contemporary. Jadi saya nak sebut kan yang hari ni adalah nak sebutkan pasal tentang ulama-ulama contemporary dan juga ulama-ulama Islam lah juga sepatutnya. Tapi banyak daripada ulama contemporary diambil daripada ulama-ulama Islam terdahulu. Perkara ketiga yang saya nak ulas juga, yang cantik mengenai tajuk ni ialah yang saya perlu ulas ialah paksi Islam. Oleh kerana Islam ni adalah satu benda yang syumul, yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada part dalam hidup manusia ni yang tidak disentuh oleh Islam. Semuanya ada dalam Islam. Jadi, tiga benda utama lah kan yang ulama-ulama semua sebut bahawa dalam Islam ni ada ekonomi, politik dan juga sosial. Kita namakan mungkin dulunya dalam buku-buku fiqh disebut dalam bentuk yang berbeza lah, nama yang berbeza. Mungkin dia kata ibadah, dia kata ini adalah jinayah, ini adalah muamalat, ini dan sebagainya lah, jihad dan sebagainya. Tapi secara ni dalam bentuk moden yang lebih modernnya ialah kehidupan manusia ni sebenarnya tidak lepas daripada tiga perkara ni, iaitu sosial, politik dan juga ekonomi. Sebutlah perkara lain. Seperti education contohnya. Education memang termasuk dalam sosial lah, iaitu ni kan. Contohnya ialah apa lagi? Kalau politik, pemerintahan, tak kiralah pemerintahan apa, sistem yang ada pada hari ini, sistem komunis ke, sistem demokrasi ke, sistem semua itu adalah politik, sistem pemerintahan raja ke, sistem beraja dan sebagainya. Sebagaimana Brunei, sistem beraja penuh. Di Malaysia menggunakan sistem demokrasi, ada mengundi. Jadi di Brunei tak ada mengundi. Jadi ada biasa sangat orang tanya kan, kalau di Brunei ni ada mengundi tak? Memang kami di Brunei tak ada mengundi. Tak ada mengundi. Jadi tak adalah fikir PRU, PR apa tak ada. Pilihan raya umum ke, memang tak ada lah. Hidup sini aman damai. Jadi semua tu bergantung kepada raja lah yang memerintah. Itu politik. Kemudian ada satu lagi part yang ialah ekonomi. Jadi manusia ni tak boleh pisah daripada tiga-tiga ni. Yang part yang kita nak sebut ni
ialah pada hari inilah berkaitan dengan ekonomi. Jadi setiap daripada paksi Islam ini memang sekarang ini ulama-ulama banyak scholar-scholar yang lahir, scholar dalam bidang politik, scholar Muslim, scholar Islam yang menceritakan, yang menggali balik daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab yang ada dulu. Sosial ke, ekonomi ke ni. Jadi kita tengok part ekonomi lah insya-Allah. Kemudian kepada ni kira mukadimah yang keempat lah ni. Minta maaf lah, saya ni dah mukadimah pun dah ni. Jadi mukadimah pun Dr. Rizal kata 1 jam je lah kan. Asalnya 2 jam, terkejut saya 2 jam. 2 jam ni saya nak cerita apa ni. Ni tapi kata 1 jam. Alhamdulillah. Puasa kan. Dia hadiah pada saya. Juga pada awak semua lah kan, student kan. Kalau tak student kena duduklah menghadap saya ni kan. Selama dengar ceramah saya, celoteh saya ni selama 2 jam. Pening juga awak kan. Dah nak kejar bazar Ramadan lagi. Okey, perkara mukadimah yang keempat lah yang saya nak share ialah dalam ceramah pendek saya pada hari ini ialah kita ni asas kepada negara Islam ni kan. Saya tak tahulah nampak tak nampak, saya mungkin besarkan sikit. Itu. Besarkan sikit tu. Besar lah Ustaz Betul Besar tu. Dah besar. Betul lah. Betul, jelas. Besar. Takut tak nampak. Kita ada 3 paksilah. Jadi jangan jangan nanti ada orang komplain kenapa guna segitiga ni, kenapa guna piramid ni, Firaun apa pula ni. Ni tak ada kaitan Saya ambil daripada dalam PowerPoint dia gunakan bentuk macam ni. Kita ada 3 lah, saya bagi dengan 3. Kita ada 3 paksi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber kepada segala-galanya, sumber hukum, sumber apa dan segala-galanya. Yang keduanya ialah kita ada rakyat dan kemudian kita ada pemerintah. Ni saya cerita dari aspek ekonomi dan juga politik kan. Kalau kita cerita pasal sudut lainlah pula kan. Kalau sudut ibadat dia tak adalah pemerintah banyak. Tapi bila sebut tentang selain daripada ibadah ni, iaitu sama ada politik ke, sama ada ekonomi ke, ataupun sosial. So kita ada benda ni. Iaitu Allah di atas sebagai sumber, kemudian dari Allah lah kita ambil peraturan-peraturan. Maknanya semua peraturan ni kita ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada boleh, tak boleh, patut buat, tidak patut buat, sunat buat, makruh buat, tak, semua sekali. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala juga mungkin beri kepada kita semua kebebasan untuk berfikir. Jadi itu pun mestilah datangnya daripada Allah Ta'ala. Siapa yang beri kebebasan? Allah Ta'ala beri kebebasan. Jadi kalau siapa kata pakcik mana beri kebebasan, tak boleh pakai. Sebab pakcik bukan sumber hukum. Orang penjual mana, penjual di bazar Ramadan mana katakan dia beri kepada saya untuk kebebasan untuk ni. Tak boleh. Mesti tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya Allah ni artinya ialah tanya Quran lah. Ataupun tanya Nabi, iaitu tanya hadis. Jadi datangnya peraturan adalah datangnya daripada Allah dan kemudian pemerintah ini juga mesti mengikut peraturan ini dan juga rakyat mesti ikut peraturan ini. Jadi kita ada makna pemerintah, kita ada rakyat. Rakyat ada hubungan dengan pemerintah. Jadi bila masuk dalam satu negara macam kita ni, kita berada negara tak kira negara bentuk ama sistem politiknya, maknanya mesti ada pemerintah, mesti ada rakyat. Tak ada negara atas dunia ni yang mana tak ada pemerintah ataupun ada rakyat saja, ada pemerintah saja, tak ada rakyat. Mana ada pemerintah saja tak ada rakyat, dia nak perintah siapa? Mana ada rakyat, kalau tak ada pemerintah, nanti pemerintah kacau bilau, rakyat tu akan bergaduh kan. Mesti ada ketua. Tak kiralah nama dia presiden, nama dia Perdana Menteri, nama dia apa, itu kita tak fikirlah yang tu kan. Itu sistem politik. Kita bincang sekarang ni masalahnya mesti ada. Oleh kerana tu, maka di sini rakyat di sini dia mestilah ada hak dan juga tanggungjawab diberikan kepada pemerintah, dia mesti ikut. Ada benda kena ikut. Ada pemerintah pula dia mesti ada benda-benda yang dia mesti berikan kepada rakyat, tanggungjawab dia kepada rakyat. Dia boleh tak boleh buat ikut suka, semua tu tak boleh buat ikut suka, mesti ikut peraturan Allah Taala. Jadi di sinilah datangnya apa yang kita nak sebut pada hari ini, iaitu ini saya ni menyenaraikanlah ni. Ni banyak menyenaraikan ni. Tengok orang tengok semua bahasa Arab, apa benda pula ni dah bahasa Arab pula ni kan. Saya jangan nak sebutnya ialah ini adalah tulisan apa yang ditulis oleh Muslim scholars traditional yang mana digunakan oleh contemporary scholars Muslim Islamik untuk ekstrakkan ekonomi Islam.
Jadi maknanya ekonomi Islam, walaupun kita sebut ni ekonomi contemporary, yes, kita memanglah hidup contemporary, kita hidup zaman sekarang ni, tetapi we have to find kan the original book yang talk about all these things tentang ekonomi ni daripada ulama-ulama tradisional. Sebab kalau tidak sia-sialah ulama-ulama tradisional itu menulis. Jadi ulama-ulama tradisional rupa-rupanya mereka ni banyak sangat menulis tentang ekonomi Islam ni dan telah menggariskan ini yang saya letakkan nama sebagai kaedah-kaedah. Tapi sepatutnya ada perkataan depan ni antara kaedah-kaedah macam tu sepatutnya. Sebab ni bukan semua kaedah. Dia ada beratus-ratus lagi kaedah yang digunakan oleh ulama-ulama dulu yang diselidiki, yang dikaji oleh ulama-ulama moden ni untuk dijadikan dan kemudian di-apply-kan di dalam sistem ekonomi kita pada hari ini. Jadi artinya lah dalam ijtihad ini, tajuk kita ialah ijtihad. Ijtihad contemporary mestilah merefer kepada makna tak boleh dibiarkan, tidak boleh dilupakan. We cannot extract direct hukum sometimes from Al-Quran ataupun As-Sunnah kan. But we have to use kan the principle ataupun the methodology used by Muslim scholars yang tradisional dulu kan. Jadi ulama-ulama moden yes, tapi reference kita masih sama kan. Mereka ni moden ke, mereka ni tradisional ke, still have to refer to back to the Al-Quran, As-Sunnah ataupun lain-lain sources yang digunakan oleh ulama-ulama dalam mengekstrak hukum. Jadi ulama-ulama moden itulah kerja mereka. Apa kerja ulama-ulama contemporary ni? Kita kata Muslim scholars contemporary ni ialah ada dua lah kan tugas mereka. They have to use first adalah they have to use ataupun understand well apa yang telah ditulis oleh Muslim scholars, traditional scholars. Itu number one. Number two, they have to understand well apa yang berlaku dalam contemporary ni, dalam situasi pada masa ni. Apa yang diperlukan oleh masyarakat Islam. Jadi sebab itulah totally mengikut hukum zaman dahulu untuk di-apply-kan dalam zaman contemporary ni adalah tidak wajar. 100%. Maknanya we cannot take daripada buku-buku fiqh lama sebagai contoh yang telah diijtihadkan oleh ulama-ulama tradisional, kita ambil semua daripada mereka tu and then we use exactly hukum tu dan kita apply-kan dalam what happen today. Tak boleh. Kalau macam tu dia akan menyebabkan masalah-masalah lah kan dalam kehidupan manusia. Tetapi ni I'm talking about the economy ekonomi kan. Bukan talking about ibadat Kalau ibadat khusus yes. Ibadat khusus mean solat kan, puasa kan, zakat kan, haji yes. We have to follow lah kan exactly like what ditulis oleh ulama-ulama tradisional. Tetapi when we go to dalam economy, we have to we cannot use that hukum exactly. Sebab apa kan? We don't know apa yang telah berlaku pada mereka pada zaman dulu tu kan. Keadaan mereka macam mana? We don't know. Kan? Sebab the times change Jadi sekarang ini masa dah berubah, keadaan berubah, kehidupan manusia dah berubah, keperluan ekonomi berubah, banyak benda berubah. Jadi oleh kerana itulah perlunya menggunakan kaedah-kaedah. Kita lihat kepada ulama-ulama sekarang ni dalam ijtihad mereka untuk zaman moden ini, mereka perlu melihat kepada kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama-ulama tradisional. Bukannya mengambil hukum yang telah disebutkan oleh ulama-ulama tradisional. So there are two different things. Yang pertama, mengikut hukum mereka exactly like that. Yang keduanya ialah ambil kaedah-kaedah. Cuba memahami why. Why hukum macam ni? Why hukum macam ni? Jadi ini adalah bentuk-bentuk lah sebagai contoh lah saya sebut yang pertama, walaupun mungkin awak pun mungkin pening lah apa benda ni kan, bagi orang tak pelajar bahasa Arab lah, orang sekolah Arab ini kacang putih saya tak tahulah kan. Ini bukan untuk ustaz, untuk doktor-doktor ini saya rasa sangat-sangat ni lah simple insya-Allah. Iaitu contohnya tasarruful imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil maslahah. Itu contoh kaedah yang disebutkan oleh ulama-ulama dulu ni. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Semua tindakan imam situ bukan imam solat, tapi maksud imam tu adalah imam ketua negara. Imam ketua.
tak kira lah ketua negara ni, ketua negara, mungkin ketua negeri. Kalau kita di Malaysia ni kan ada negeri-negeri, ada menteri besar. Kalau di daerah kita ada DO kan, district officer. Jadi itu ketua tu, kira ketua tu. Jadi semua imam ni, ketua-ketua ini bila dia nak buat something, dia nak buat keputusan something dalam ekonomi ke dalam apa-apa pun, dia mestilah manutum bil maslahah. Dia mesti melihat bergantung kepada maslahah. Dia kena tengok maslahah tu. Dia tengok apa kepentingan. Dia tak boleh buat kerana apa? Kerana nak dapat bajet ke, kerana suka-suka hati ke, kerana nak menggembirakan orang saja ke, bukan. Tapi mesti ada maslahah. So the topic about maslahah ni, I think you all dah belajar. Kan, you orang dah tahu kan. Dr. Lizan ada. InsyaAllah dia dah ni lah. Explain pasal maslahah ni kan. Maslahah ni satu big subject and topic juga kan. Maslahahnya, makosidnya, ada mafsadahnya dan sebagainya. When dia accident dua tu kan, bila berlawan kan, tengok dalam ni, tengok macam mana nak selesaikan, itu panjang cerita. Tapi seorang imam, seorang ketua negara, satu-satu negara bila nak buat something, dia kena tengok pada maslahah. Jadi kemungkinan lah kata ketua negara di zaman sekarang ni mungkin kata tidak mahir, katakan tidak tahu. Orang yang nak buat keputusan, policy maker in any countries maybe katakan tak tahu. So ulama-ulama kata sebab itulah maka perlu kepada ketua negara itu dikelilingi ataupun ada satu tim yang mana mereka ni menjadi think tank kepada masalah-masalah ni lah. Masalah kita namakan dia sebagai mufti ke, sebagai menteri agama ke, whatever name, that is not important lah kan. Yang importantnya adalah ketua negara tu mesti refer. When they want to do something, mesti kena ada manutum bil maslahah. Nak buat satu-satu plan, nak buat satu-satu keputusan, nak buat satu-satu decision and policy dalam satu-satu negara, dia mesti kena ada masalah. Apa masalah di situ? Bukan hanya just do it. Bukan. Tu contohlah yang pertama. Dia di bawah ni ada huraian ulama-ulama, scholars telah explain the detail about this thing ni kan. About topik ni saja, dan kemudian dia panjang cerita dan macam mana application. Saya tak sempatlah nak cerita pada hari ni. Mungkin jumpa nanti di Johor Bahru. Jadi kalau tengoklah di Bazar Ramadan petang ni, tengok-tengok jumpa saya tu, macam muka-muka macam saya tu, panggillah saya. Ni Dr. K. Saya famous ni Dr. K, bukan Dr. Kamarul Salam, Dr. K, sebab mengambil sempena Datuk K lah. Jadi nama saya di sini memang, kalau cari di sini Dr. K mana, jumpalah Dr. K. Kalau cari Dr. Kamarul mungkin tak berapa jumpa. Tapi betul lah yang Ustaz sebut tu kan. Dalam YouTube, insyaAllah, dalam TikTok lah sekarang ni, banyak dalam TikTok pula. Saya pun masuk TikTok jugalah Ustaz Doktor. Tapi saya gunakan Dr. K Yusof lah. Cari Dr. K Yusof, search lah, sila search, sila Google nama saya lah, insyaAllah. Okey, itu contoh satu daripada 5 lah yang saya tak nak ni lah panjang. Seterusnya ialah ini saya kalau ikutlah kan time yang panjang, saya akan ceritalah bla 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 ni semua ni kan. Ini tasarruful imam, contohnya kullu syai'in yakunu fihi daf'u hajatin nas al-masah fi syar'i fa huwa jaizun, katanya. Ini banyak lagi lah. Ini contoh-contoh, saya bawa contoh saja. Dia akan mengimpactkan kepada apa? Kepada even kepada tourism. Kerajaan nak buat polisi contohnya kan. Kita nak buka, nak mudahkan visa contoh. Itu adalah dia impact kepada ekonomi sebenarnya kan. Bukan suka-suka hati lah kan. Jadi kalau orang tanya di Brunei ni tak ada ekonomi macam mana? Tourism macam mana? What I can say lah kata tourism di Brunei ni is not bukan satu benda yang besar lah. Maknanya tak adalah kita ni menggalakkan pelancongan kan truly Asia ke, bukan lah, kita tak ada. Sini sebab apa? Sini dia bukan target besarnya adalah memperolehi ekonomi tu melalui tourism. Gitulah untuk so far. Untuk for the next future, I don't know lah kan. Itu untuk Brunei lah. Sebab dia depend about 90% ni bergantung kepada petroleum. Okey. Jadi dia banyak sebenarnya. Kalau kita menjadi nanti seorang ulama ekonomi, dia akan banyaklah industri pelancongan. Kemudian satu perkara mungkin yang besar dalam ni ialah hutang. Kita okeylah kan, kita berhutang, orang berhutang dengan Along ke, dengan bank ke, ni banyaklah kan benda kan. Kita kata kan bahawa hutang. Tapi when we are thinking about
a country, a state kan besar kan. So dia kadang-kadang bila negara tak ada duit dia terpaksa berhutang. Sebab I think you know already about what happened Indonesia at the time of the recession pada tahun 1997, 1998 dulu sangat-sangat hebatlah pada masa tu recessionnya. Kemungkinan setengah daripada orang saya rasa tak lahir lagi. I don't know maybe Ustaz betul Ustaz betul mereka ni tak lahir lagi mungkin kan. Tapi pada masa tu saya rasa sangat-sangat dahsyat sehingga negara tak ada duit, negara Malaysia duit jatuh, duit Malaysia pun jatuh, duit Indonesia lagi teruk jatuh dan mereka terpaksa berhutang kepada Bank Dunia. Dan of course lah Bank Dunia ni IMF dia tak akan beri duit kepada sesuatu negara tu. Bukan kita pergi kepada IMF kita memang dia tak layan. Ni negara. One country, a country katakan Indonesia pergi kepada Bank Dunia and they want to katakan nak buat loan duit, nak minta duit sikit, dia tak minta duit 1 sen, 10 sen, dia tak minta RM1, dia minta 10 bilion ke, 100 bilion ke, gitulah kan jadi bila dia minta duit, of course lah kan, bank-bank besar ni kan, international bank atau fund ni, dia akan beri duit dan menggunakan sistem riba. So at that time, boleh tak, ini ulama-ulama mesti fikirlah kan boleh tak dalam that situation, negara meminta duit daripada IMF yang akan mengenakan riba kepada negara tu. So dia kata 10 bilion, ambil duit daripada IMF, so charge misalnya kata 3%. Let's say 3%. So you can imagine for 1 year they have to pay how many million, not only ringgit tapi million ringgit. Untuk just for bayar apa? Bayar riba sahaja. We say riba to make it clear. Dia orang panggil interest lah Interest rate ni adalah 3%, 4%, 5% dia ikut dia lah kan Tapi boleh tak? So for our side kan, dalam Islam ni, kita makna dalam ekonomi Islam boleh tak? So that is important lah yang mesti diijtihadkan oleh ulama-ulama semasa. Kalau kita tak ambil duit tu, tak ambil riba tu, maka apa akan jadi kepada negara yang tak ada duit lah. So I think also you know what happened, I think about happened di Sri Lanka. Saya rasa beberapa tahun lepas kan, Sri Lanka also they have to get the money from IMF, International Monetary Fund. How many billion, sebab apa nak cover lah dengan tak cukup. Jadi semua tu mesti ada fatwa. Kalau kita sebagai ekonomi Islam lah kan kita jangan kata dah tak ada duit minta je. Tak, not so easy lah. Kita mesti tengok hukum tu kan, boleh tak boleh dari segi maslahahnya. Dan jadi banyaklah kaedah-kaedah yang disebutkan oleh Muslim scholars about this thing. Okay, ini yang last saya harapkan, ni ada last slide lah. Iaitu isu ekonomi semasa yang berlaku ni. Saya bawa contoh ni kan, ni ekonomi yang besar yang melibatkan negara. Maknanya any countries have to think how to solve this problem So sebagai contohnya kan poverty, kemiskinan Jadi kemiskinan tu memang berlaku. Ada negara terlalu miskin, even dalam negeri pun ada kan negeri yang sangat-sangat miskin, miskin nombor 1, miskin nombor 2 kan. Saya tak tahu negeri mana di Malaysia kan, tapi adalah kan, you boleh check negeri yang sangat miskin, yang kurang miskin. Jadi bila ada negara miskin, dan miskin pula ada miskin tegar, miskin tak tegar, miskin biasa macam mana. Jadi macam mana sebenarnya pandangan Islam lah dari sudut kemiskinan, dan macam mana nak solve the problem bila kemiskinan happen in our country. Jadi according to Islam, ulama-ulama mesti ijtihad ni nak selesaikan isu-isu ni. Dan ini untuk menyelesaikan isu kemiskinan ni bukan kerja individu, bukan kerja badan zakat. Badan zakat ni just only one part of the system kan. Zakat dan juga wakaf and macam itulah, benda-benda macam tu. Tapi dia sangat besar. Dia berkaitan dengan macam-macam benda lagi kan. Jadi negara kena kena play the role dalam this problem, dalam this issue. Kesihatan dan juga pendidikan, education. Nak bagi contoh lah kata nak masuk universiti free. Untuk makluman di Brunei ni masuk universiti yang pertamanya free, semua free. Yang keduanya dia bukan hanya free, dia dapat get the money. Every student get the money.
Around lebih kurang 1,500 RM ringgit Malaysia per person per month. Oh, kata semua orang nak datang sini lah kan. Kalau di Malaysia, I think you have to take apa benda, apa ni, PTPTN something yang macam tu lah kan. Tapi in this Brunei, this not only fee government bayar, and then also government akan bayar pula apa ni, all student, for all student. As long as you get you enroll in any universities di Brunei ni, only for Brunei not for Malaysian Kalau Malaysian you came here and then you got nothing you have to pay make sure you have to pay. So they got the money. So maknanya kita kata tak ada ni kan. Maknanya pendidikan. So pendidikan from where the money kan. So maknanya government any countries they have to pay for the ni. So ada 2 minutes lagi lah Ustaz Alizan Saya kata kalau ikutnya ada apa ni 1 hour and then we have a question and answer. Saya tak tahu. Okay, saya go to the next, pengangguran. So don't ask me lah about pengangguran. Sebenarnya isu. Kalau di Southeast Asia ni, I think di Cambodia lah yang paling rendah sekali pengangguran. I don't know why di Cambodia, negara macam miskin tetapi among the highest adalah Brunei pengangguran unemployment. So I think all you know kan what means by unemployment. Nisbah orang yang boleh bekerja, kemudian nisbah kerja tak why happen, banyaklah kan solution dicari kan dibuat kan. So according to Islam, so mana ulama-ulama pun have to think macam mana sebenarnya nak selesaikan pengangguran di ini. Inflation, sistem mata wang monetary system. So mata wang Brunei, just for your information kan. As long as dah bagi talk kan, I'm from Brunei. So sistem mata wang macam di Brunei ni dia memang ikat dengan dolar Brunei, dolar Singapura. So beside you lah kan beside pasir gudang tu kan, pergi seberang jangan seberang kecuali guna pasport nanti kena tangkap, saya tak tahu. Tapi if you go beyond the teberau tu, insya-Allah kan you use the Singapore dollars. But if you go there and you bring the Brunei dollars, you can use there. So duit Brunei boleh digunakan di Singapura, duit Singapura boleh digunakan di Brunei. Normally tak ada masalah. You boleh bayar macam biasa, tak ada apa-apa. Kan? Itu inilah Jadi sistem mata wang ni bagaimana sebenarnya? So dalam Islam bagaimana? So kena ada, dia ada ni. Betul-betul yang kita kata monetary system, nak keluarkan duit dan jadi ada bentuk-bentuk di dalam Islam ni kan. Mata wang macam mana boleh terima, mata wang tak boleh terima kan. Kripto boleh terima, tak boleh terima kan. Sebab kata Bitcoin ni macam mana boleh, tak boleh kan. So itu adalah semua isu-isu lah kan yang ni. Kemudian kemelesetan ekonomi, recession and fiskal negara kan. Macam mana tax dan sebagainya. Government revenue dia macam mana dan sebagainya. Itu saya rasa panjang lah kalau nak cerita. Tapi semua that issue ni sebenarnya if you go to dalam Islamic economics, benda ni adalah benda perkara-perkara yang sepatutnya di-tackle by countries dan ulama-ulama Islam, dan Islam ada solution kepada setiap satu daripada semua-semua ni. Saya sebut yang terakhir tu DLL DLL tu bukannya satu isu, tapi DLL tu ada dan lain-lain. So that's all I think from me. I give you rama-rama insya-Allah ucapkan terima kasih kepada semua. So setakat itulah saja insya-Allah yang sempat saya share. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Saya rasa macam sekejap sangat pula. 1 jam dah habis. Walaupun doktor sikit-sikit banyak tu tapi mukadimah tadi kita dah short dengan cerita tu. Lepas tu doktor lanjutkan sikit dah. Okey. Ada sikit beberapa soalan yang saya terima ni. Mungkin doktor boleh jawab ringkas insya-Allah. Pertama, minta cadangan Dr. Kamaru, Dr. K. Kongsikan pengalaman Brunei selesaikan isu-isu ekonomi sekiranya ada. Okey, itu dulu satu. Okey, soalannya dia tak sebut pasal Islam
Betul ya, doktor? Pengalaman Brunei kalau ada isu ekonomi, tapi tadi doktor sebut macam kurang isu ekonomi ya. Okey. Silakan. Okay. So, so first of all, I have to say sorry kan, mungkin some topic is very macam sensitive here because some of the topic ni I cannot talk to you all InsyaAllah kan. Except maybe kalau jumpa lah nanti Dr. Elizan akan datang nanti ke Brunei, maybe tu mungkin boleh talk later kan. Tapi in this session, what I can say adalah ada benda-benda yang macam dalam ni dalam sistem ekonomi ni, yang isu ekonomi ni, ialah Brunei ni consider sebagai the number 2 lah in Southeast Asia sebagai negara kaya dari segi ekonomi. Tetapi most of the ekonomi Brunei ni macam totally lah kan what I can say kan nak totally pun kan adalah depend on petroleum So petroleum ni bukan something yang bukan kita buat kan, something yang ada dalam tanah kan. So we just correct saja kan. So yang correct minyak pun, petroleum di Brunei ni adalah bukannya Brunei Company 100%, tetapi mostlynya oleh by satu company iaitu Shell Company. Shell ni maknanya company British and Holland Boost tu kan, di joint venture tu. Jadi big company, so dia dah ni. Jadi itu satulah. So they get more money, a lot of money. So they consider sebagai the second country yang kaya di Southeast Asia ni after Singapore. Dulunya pada 70s dan juga 80s, Brunei ni number 1. 70s, 80s dan juga I think 90s, dia still number 1. Tetapi after that, dia dah kalah di belakang. They go to number 2 after Singapore. So okay. So oleh kerana hasil yang banyak ni kan, maka a lot of thing yang ada di sini kalau isu-isu ekonomi ni macam tidak berlaku lah. Contohnya kesihatan juga pendidikan, because it's all free. Free. I'm not talking about tadi kan tak talking about the healthcare kan, kesihatan. Kesihatan is also very free here kan. Even if you have to macam kata you kena bedah jantung you kena bedah jantung, so the government will pay untuk you everything. Even if you go outside from Singapore, from Brunei, maknanya you have to, maknanya akan buat operation di mana? Let's say kata di Singapore, dia normally go to Singapore and Malaysia lah untuk operate. Operation jantung ke, serious thing dia akan go to Singapore tu, dan government will pay everything untuk perbelanjaan untuk rakyat dia kan, untuk semua operation tu. And that not only operation, the cost of operation, even dia akan bayarkan hotel untuk you duduklah sepanjang tinggal di negara tersebut. So maknanya kalau you duduk di Kuala Lumpur tu, maknanya dia akan pay for the one hotel and also how many days you stay at ni for the operation. So maknanya itu adalah very tu kan, sebab dia got a lot of money kan. Itu untuk Brunei saja not me I'm just talking. So I'm not got the citizenship Okay. Jadi tetapi dikatakan nak selesaikan masalah tu, dia gunakan the money tu kan untuk selesaikan. Jadi some of the problem issue dalam ekonomi yang related to ekonomi ni yang need money adalah selesailah, seperti kesihatan, pendidikan, kemiskinan. So kalau maybe kita kata kemiskinan tegar tu, so we got a lot of people at Malaysia yang mana mereka ni adalah dikategorikan sebagai kemiskinan tegar kan. Tapi we cannot found lah di Brunei ni. So makna sebab itulah dia ada how to measure the poverty line di Brunei and then di Malaysia mungkin different mungkin orang di sini dianggap sebagai consider miskin, tapi sebenarnya when they go to Malaysia sebenarnya dia ni dah kaya dah, sebab they got more than some dia ada standard ni kan. Okay. Yang lain-lain ini contohnya sebagai contoh pengangguran is happen, so still macam struggle sekarang ni Brunei kan macam mana, sebab apa? Sebab maybe dia ada related dengan free tu kan. Bila kesihatan percuma, pendidikan percuma kan, macam, and also you will got the macam benda government punya bantuan untuk orang yang tidak bekerja kan. So ataupun orang yang cacat, orang yang miskin dan sebagainya.
So sometimes some of them don't go to work. Sebab apa? Sebab even they got the job, kata kan, tapi the simple job they don't want to go to work. Sebab apa? Sebab they will get the money kalau dia ni miskin. Gitu. So that is also the problem lah kan. So sebab itulah kita kata ada baik dan juga ada buruk lah benda-benda ni kan. Bila kaya sangat kan, jadi orang pun malas pergi kerja kan. Jadi bila malas pergi bekerja, so consider sebagai pengangguran. So itu sekarang ni maknanya struggle lah kan. How to nak balance kan. Nak ni ke nak ni, nak ni ke nak ni, nak ni ke ni. Macam itulah kan. About the sistem mata wang sebagai contoh, sistem mata wang tak ada problem sangat di Brunei ni lah. Sebab dia tight dengan Singapore dollars kan. Jadi Singapore lah yang maintain duit tu kan. I don't know kan whether Singapore will be next Venezuela. As you know kan bahawa Venezuela tu happen kan, duit dia dah turun. So, kalau that happen, I don't know lah kan what happen. Tapi so far tidak banyak masalah ekonomi lah so far di Brunei ni. Dan banyak lagi benda-benda lain lah, yang mana tak ada tax, contoh kan GST tak ada, AST tak ada, VAT tak ada, semua tak ada. So tetapi adalah mungkin isu-isu lain yang I think that's all lah Dr. Elizabeth. What can I say? Okay. Ada satu lagi soalan, nak minta sedikit advice macam mana remaja boleh manage kewangan dengan baik ikut pengalaman Dr. Kamaru, Dr. K. Kan boleh ulang tak Rizan? Nak minta sedikit nasihat bagaimana para remaja ni, student, especially student kita ni, dia boleh manage kewangan. Macam mana nak uruskan kewangan sebagai seorang pelajar. Bagaimana pengurusan kewangan seorang pelajar yang baiklah pada pandangan. I think also this is a big issue, and also this is different from Brunei and Malaysia lah maybe kan. So saya dah stay, actually I'm stay here dah more than 20 years kan. Cuma kerja di this university for 10 years sebagaimana Ustaz sebut tadi, Doktor sebut tadi. Jadi maknanya a lot of thing in Malaysia, saya just go through, follow through internet, and not I think not real lah kan, sebab saya balik pun sekejap. Tapi I'm try lah kan ini kan. So when we are talking about the kemiskinan, kemiskinan, we're talking about kemiskinan actually kan. So kata pelajar kata tak cukup duit, pelajar nak handle macam mana keuangan dia dan sebagainya kan. So sebenarnya when I talk and I give a talk about all this thing and also write about this thing, itu topik masalahnya kemiskinan ni adalah satu realiti ke ataupun satu benda yang persepsi ke ataupun sebenarnya apa sebenarnya. So okay, if we go back to ni cakap pasal kemiskinan and the student and macam mana pengendalian keuangan itu kan ialah betul tak kalau saya katakan bahawa sebenarnya kemiskinan ini bukan hanya macam mana how conventional dia ukur kemiskinan ataupun tak cukup duit ni ataupun pengurusan keuangan. So maybe for them adalah dia akan ada standard dia. Standard dalam dalam conventional system ekonomi inilah kan ekonomi yang tak Islam lah Ekonomi tak Islam ini dia tak ada spiritual, dia tak ada roh kan. Dia deal kita semua ni as a robot kan. Dia ingat kita ni robot ke. Dia tak ada perasaan kan. So okay, back to the ni. Zaman saya nak bawa sebagai contoh lah kan zaman Nabi SAW dulu dan juga zaman sahabat kan, zaman tabi'in. So kita panggil dia salafus soleh kan, orang-orang yang hidup di zaman awal Islam ini, adakah we can consider them as miskin ataupun tidak? Kalau kita go through all the sirah, all the sejarah Islam kan, at that time, kita tengok Nabi SAW pun kalau masa dia meninggal, dia wafat, dia meninggalkan apa? Hanyalah meninggal sehelai tikar kan, pakaian satu dan juga satu tempat untuk berwuduk kan. Adalah siwak tu kan. So, and the house macam mana? House dia bukannya semidi kan, rumah Nabi kan. I think rumah teres kot. Tapi rumah teres macam mana? Rumah teres daripada tanah liat, daripada ni dan juga bersambung isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, and then just one room in one house. I think we cannot imagine. Tapi maybe some people say, dia kata, oh, that time macam tu. Tidak.
what I can say ialah sebenarnya pada masa tu rumah orang-orang besar, ketua-ketua negara di dunia pada masa tu, pada zaman the Prophet SAW ni ialah not like that. Dia bukan satu bilik. Rumah istana Farsi ke, rumah istana Firaun ke di Mesir, rumah istana raja-raja Yaman ke, all of them sebenarnya. Padahal at that time, Prophet ni dah menguasai satu tanah Arab kan. Tapi rumahnya still macam tu. Same also what happened to companion, sahabat kan. Jadi sahabat pun macam tu juga. Majority of them, simple-simple hidupnya kan. Jadi adakah mereka ni consider sebagai miskin? Adakah mereka ni miskin? Jadi I think the definition for miskin ataupun pengurusan keuangan ni pun kena di blend kan, diadunkan diadunkan dengan spiritual. The feeling, you feel benda you ni miskin atau tidak sebenarnya? You cukup tak cukup? How can we think kan, macam mana sometimes kan, daripada sahabat ni dia sanggup memberi walaupun dia tak ada. I think the story about the kepala kambing kan is very popular kan. Iaitu seorang yang mana diberi hadiah kepala kambing lalu dia fikir, dia start to think. Dia kata kan dia neighbor ni lebih perlu daripada dia this kepala kambing kan. Lalu diberikan kepada orang sebelah. Orang sebelah pun fikir the same thing and dia beri. Padahal all of them tu sebenarnya miskin. And then another one story I think ialah macam pada sahabat yang nak mati tu kan. Tak cukup air, dia panggil air. Kemudian orang bawa air kepada dia. Kemudian tiba-tiba dia tengok orang sebelah tu memerlukan air. Hampir nak mati jugalah, perlukan air. Lepas tu dia kata tak apa, hantar air ke sana dulu. Aku tak apa. Jadi pergi sana, tiba sampai orang yang kedua pun tengok orang sebelah tu pun nak mati, nak air juga. Jadi orang yang bawa air tu pergi ke sana, tengok-tengok dah mati. Balik kepada yang kedua, mati. Balik yang pertama pun mati juga. So macam tu kan, dia panggil in Arabic, dia panggil ithar. Ithar ni maknanya seorang yang melebihkan orang lain daripada dia. So kita ni kan, dalam kapitalism, sistem kita ni kan, ataupun kita ni dibasuh lah kan di brainwash kan oleh television, oleh whatever lah kan, social media kan. Semua ni kata kan, kita mesti dahulukan kita. Itu kan. Dan kita tak perlu. Kita perlu kan. Sampai tahap mana kita perlu? Sampai tahap jadi Elon Musk. Jadi Elon Musk pun rasa tak puas lagi kan tak? Dia nak lagi kan. Contohlah kata kan, dia nak duit lagi, jual Tesla. So that is the maknanya cara fikir. So every student have to macam kata kena tu balik kan tak? Kita sebenarnya ialah bukan perlu tak perlu, tapi sebenarnya cukup tak cukup. So janganlah fikir melihat orang di atas. Kalau anda melihat orang di atas, anda akan sentiasa merasa anda sedikit dan tidak cukup. Anda melihat orang Brunei, memanglah tak cukup. Tapi janganlah tengok orang Brunei. Tengoklah orang Zimbabwe ke kan. Something. So I suggest to you all kan, tengok kepada keadaan student-student yang berada di negara-negara yang lemah kan, yang miskin dan sebagainya kan. Itu yang tu kan. So insya-Allah kan. Sebab apa saya cakap macam tu Dr. Lizam, sebab I saw some student yang mana kan, yang bekerja, buat part time kan, buat dropship and so on kan tak. Just after all apa benda, they got the money and just to buy iPhone. So you see iPhone how much per iPhone kan? Maybe 1,000 So they is very happy because they got the iPhone. Saya ni pun kata tak tahulah kat saya. Jangan tanya, don't ask me about my wage berapa gaji saya, jangan tanya. Nanti takut terkejut semua orang. Tak ada. Saya pun hanya menggunakan telefon biasa saja kan. Just for the purpose kan tak? Sampai purpose sudah. Jadi ini the problem lah kan pelajar tengok orang pakai baju hebat-hebat, dia pun nak sibuk nak pakai baju hebat, padahal dia tak perlu pun. Contoh kan. So I not deny bahawa ada setengah tu memang perlulah, memang betul-betul miskin kan. That is memang betul. Tapi how we tackle for ourselves and also the definition miskin, tak cukup duit, mengatur keuangan tu, so saya rasa kena dibetulkan jugalah. Saya tak boleh cerita lebih detail lah betul kan. Lain-lain tu banyak insya-Allah. Itu Dr. Lizam akan ceritakan kepada you all insya-Allah, student semua. Kita ada 367 insya-Allah. Masya-Allah. Okey doktor, dah perasaan dah lebih dah 1 jam 47 minit dah. Oh ya. Bukan 1 jam 27 minit, 1 jam setengah lah. 1 jam setengah. 1 jam setengah dah ya. Dan dah dekat 2 jam juga. Okey.
Jadi rasanya itu sahaja masa yang kita ada lah, walaupun rasanya tak puas dengar sebab kaedah doktor ni, doktor bercerita tu yang seronok kan. Kita dengar cerita tu, jadi kupasan tu menarik lah. Saya rasa yang student banyak nak dengar yang last tadi aku sebab banyak berkaitan dengan student lah. Sebenarnya apa yang penting kita punya mindset tu cara fikir kita itu yang paling penting lah. InsyaAllah ada rezeki kita bawa Dr. K ke UiTM Pasir Gudang. InsyaAllah. Dan sila datang InsyaAllah. juga ke Brunei walaupun tiket sedikit mahal. Okey. Okey, terima kasih dan saya nak ucap terima kasih juga pada para pensyarah, kepada Dr. Muhammad Ali, koordinator dan pensyarah-pensyarah yang ada, dan juga kepada pelajar-pelajar yang tak berganjak daripada tadi, tak ada yang tinggalkan kita. Dan kita akan rekod juga yang ni, kita nak beri juga pada pelajar yang tak dapat hadir. Kita akan letakkan di YouTube lah insyaAllah. Nanti saya akan bagi link. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. K lah atas kesempatan sudi lah berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini walaupun masanya sangat-sangat pendek. Okey, kita tangguhkan dahulu. Okey. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.